So hello what's up guys, so welcome back to my YouTube channel. So dalam video kali ni aku nak review satu headset iaitu Empower Air Wireless. So reason pertama aku beli headset ni adalah sebab aku dah fed up dengan headset yang wired. Sebelum ni aku pakai Fantech Fusion. Aku boleh kata headset tu memang terbaik. Untuk harga dia, audio dia memang terbaik, tapi dia wired. Jadi aku dah fed up dengan wired ni sebab dia kadang-kadang sangkut kat meja. Dia punya wire tu tangled sendiri. Lepas tu aku rasa macam berat sikit lah dekat bahagian kiri ni sebab ada tali dia. Jadi aku pun cari lah apa headset yang murah sebab bajet aku tak keras. And then aku nak yang wireless. Benda tu memang macam agak impossible sikit. Tapi selepas aku tengok dekat YouTube, aku jumpa headset ni antara yang okey. Tapi dia ada dua version. Satu yang ini, yang ni yang murah sikit. Satu lagi tu yang Empower Air Pro Wireless. Yang itu ada 7.1 surround sound. Tapi selepas aku DM Abel cerah, dia kata dia suggest yang ni lah sebab ni lagi murah. And then dia pun pakai ni sebagai dia punya, aku rasa dia punya daily driver punya headset lah. So without further ado, let's go. So kalau korang tengok review-review daripada Shopee ataupun Lazada, mostly memang orang akan kata dia punya, memang dia akan tunjuk dia punya kotak tu memang barai gila masa dia orang sampai. Walaupun headset ni dihantar oleh OS dia sendiri. So macam ni kotak aku tak adalah barai sangat. Aku boleh kata okey lah nak dibandingkan dengan orang lain punya. So kalau kau tengok, adalah macam kemek-kemek sikit, but still memang hancur gila. Aku tak tahu dia punya packaging asal teruk sangat sebab aku rasa packaging dia mostly pun ramai orang hantar barang macam tu juga, jenis dia punya wrapping, tapi dia punya je yang hancur. Mungkin daripada kontainer tu memang dah rosak. Aku punya ni memang barai sikit lah. Kalau korang tengok, adalah macam nampak tu, tapi boleh kira okey lagi lah. So dalam kotak dia ada bagi satu user manual, ada braided AUX cable, dan dia ada bagi satu charging cable. Headset ni mostly diperbuat daripada plastik, tapi kualiti dia boleh kata okey lah. Feel dia tu tak adalah rasa premium, tapi tak adalah rasa macam cheap sangat. Berat headset ni adalah lebih kurang 350 gram. Mungkin agak berat sebab dia ada built-in battery. Headband dia guna jenis leather, ada tulisan Empower dekat atas. Dekat edge headband ni dia ada stitching warna merah. Dekat bahagian dalam headband ni dia ada tulis which is left, which is right. Dia guna besi warna merah untuk pegang dia punya ear cup. Bahagian kiri dengan bahagian kanan ear cup ni ada satu tulisan Empower warna merah. Bahagian kiri headset ni ada undetachable mic. Bagi aku benda yang mungkin korang patut risau adalah kabel dia ni yang terkeluar ni, sebab takut korang ada macam kucing ke kat rumah kan. Lepas tu macam ada orang mungkin ada tikus, mungkin haiwan tu dia akan gigit kabel-kabel ni, tu kabel ni akan rosak ataupun kabel ni mudah tersangkut. Sebab kalau tengok dia punya kabel tu macam terkeluar sikit. So ada possibility nak tersangkut ke, even dengan jari kau sendiri. Macam kau nak cabut kan, contoh pakai, so nak cabut takut tersangkut lah, mungkin tersangkut. Untuk control semua ada dekat bahagian kiri headset. Dia ada roller untuk volume, satu power button, lubang AUX dengan mute button, dengan satu port micro USB. Yes, korang tak salah dengar, micro USB. So benda ni memang agak kuno sikit lah. Jadi charging dia memang akan lambat sikit, dengan kabel tu akan jadi limited sebab sekarang semua orang dah move kepada type C. And then untuk power button dengan mute button ni aku prefer kalau dia jenis yang slide tu. Sebab kalau jenis button ni, kalau kita tengah pakai, so kalau kita sentuh kita tak tahu benda tu tengah on ke tak. Untuk mic dia ni dia ada lampu kalau kita on, tapi still kalau kita pakai kita tak nampak sebab dia dekat sini. So aku prefer kalau dia jenis slide. So kalau kita slide ke satu arah tu, kita tahulah benda tu on ke off. So untuk connectkan headset ni kepada korang punya handphone ke korang punya PC ke, dia boleh guna dua cara. Satu guna dia punya AUX cable, satu lagi guna dia punya 2.4 GHz. So untuk guna dia punya 2.4 GHz tu, korang just perlu cocok korang punya dongle tu kepada korang punya PC ataupun korang punya phone. And then dongle tu akan blinking warna biru. So korang just perlu hold power button je ni sampai korang kena dengar lah, dia nanti ada feedback. And then bila dah connect, lampu blinking tu akan static. And then untuk disconnect ataupun nak off, korang just perlu hold lagi power button tu sampai ada feedback, and then lampu tu akan mati. And then untuk guna dia punya wired mode tu, korang just perlu cocok je lah daripada sini kepada korang punya device. Tapi aku ada jumpa macam kekurangan dia lah. Kalau aku cocok dekat aku punya PC tu tak boleh nak detect dia punya mikrofon. Tapi untuk dengar lagu semua tak ada masalah lah. Untuk handphone aku tak test lagi, tapi untuk PC memang tak boleh. So
aku suggest korang just guna je punya 2.4 GHz lah. And then dia punya 2.4 GHz tu pun aku tak ada notice any delay. Aku boleh kata memang perfect lah, dia works perfectly. And then benda yang aku suka dengan dia punya 2.4 GHz ni, dia punya connection range tu memang jauh gila. Aku daripada bilik aku ni macam tingkat atas, tingkat 2 belakang sekali. And then aku turun ke dapur, ke depan, tingkat bawah ada banyak dinding, still lagi boleh kita dengar lah benda yang kita dengar. Contoh aku tengah kelas kan, nak ambil air ke apa, aku turun bawah tu masih boleh dengar. Kecuali macam aku pernah pergi paling jauh, macam keluar rumah, boleh lah dapat dia kadang-kadang putus, tapi masih boleh dengar. Dia tak ada macam putus-putus tu, tak ada lah. Dia macam volume tu akan slow down sikit and then dia akan recover balik. Aku boleh kata range dia lebih kurang 10 hingga 15. Tapi itu sebab ada dinding. Aku tak pasti kalau tak ada dinding mungkin boleh pergi jauh ataupun kurang je. And then benda aku benci nak connectkan benda ni adalah dia punya feedback tu. Bila kita nak tahan lama-lama kan, dia akan ada keluarkan feedback nak menandakan benda tu dah connect ke belum. Dia punya feedback tu kuat gila, bunyi dia high pitch, high frequency. Jadi bunyi tu pip. Nanti aku akan bagi bunyi dia macam ni. And then untuk dia punya mikrofon pun sama. Kalau kita offkan dia ataupun kita onkan dia, bunyi dia memang kuat gila. Aku suggest kalau dia boleh buat bunyi lembut sikit lah. Kalau yang sekarang ni memang menyakitkan telinga lah. Ok, headset ni aku boleh kata memang selesa. Ikat dia ni cukup tebal dan lembut. Headband dia pun ok. Leather dia pun selesa. Earcup dia pun aku boleh kata cukup luas untuk telinga aku. Clamping force dia pun aku boleh kata ok lah. Dia tak adalah kuat sangat dia compress kepala kita ataupun dia loose sangat. Aku boleh kata memang ok lah. Tapi masalah utama untuk headset ni adalah dia trap heat. So macam aku pakai kurang setengah jam je aku dah boleh rasa panas dekat telinga aku. Mungkin sebab earpad dia ni memang tak ada ventilation langsung, ataupun dia punya bateri, sebab dia ada built-in bateri kan. So untuk aku overcome benda ni, aku setiap macam 10 minit macam tu aku akan selak sikit lah, sebab nak bagi pengudaraan sikit. Ataupun korang boleh beli earcup yang lain, earpad yang lain. Tak silap aku ada brand yang jual, iaitu Misodico. Tak silap aku dia ada yang jenis fabric dengan ada yang jenis ada lubang-lubang tu. Aku dah try headset ni dengan glasses. So far memang no problem. Dia tak ada compress spec tu ataupun dia keluarkan bunyi geseran antara leather dengan dia punya spec tu. Ok, as a test, bateri 1100 mAh dekat headset ni boleh tahan selama 17 jam. Aku dah pakai headset ni selama 10 jam tanpa charge. Bateri dia masih ada. Aku tak berani pergi lebih daripada 10 jam sebab aku takut in-game bateri tiba-tiba habis. Jadi aku berani garanti kat korang 10 jam tu boleh tahan lagi lah. Tapi setelah aku baca review, ada orang kata dia punya bateri ni cepat degrade. Maksudnya awal-awal tu mungkin korang dapat tahan 17 jam, tapi lepas pakai lama sikit je bateri dia dah berkurang. Maksudnya daripada 10 jam tu daripada 17 jam mungkin korang dapat tahan, mungkin turun jadi 10 lah daripada 17 jam tu. So itu korang kena take note lah. Ok, seterusnya part paling penting untuk sesebuah headset adalah dia punya sound quality. Jadi pada pendapat aku, seorang gamer yang noob, aku boleh kata aku puas hati dengan audio quality dia ni. Walaupun Empau kata headset ni tak ada 7.1 surround sound, tapi untuk gaming pada pendapat aku still ok. Boleh dengar benda datang daripada kanan, benda daripada kiri, dekat ke, jauh ke, tembakan kan, boom ke, footstep ke, boleh dengar. Tapi bila ada banyak sangat benda yang bassy, macam ada tembakan banyak benda tu dekat-dekat kan, lepas tu ada boom ke, yang benda kuat-kuat tu, jadi benda-benda yang kecil-kecil tu macam footstep tu susah sikit lah nak dengar. And then untuk dengar lagu bagi aku macam tak berapa best sangat. Bagi aku audio dia macam flat sikit lah. So okay guys, ini adalah mic test untuk headset ni, iaitu Empau Air Wireless 2.4 GHz. So macam mana audio dia? So kat sini dia ada bagi satu mic jenis undetachable. So korang jangan cuba-cuba untuk nak cabut. Kalau dah cabut tu memang bye-bye lah, memang dah tak boleh pakai. So di kat sini kalau korang nampak ada macam ada pop filter, tak salah aku nama dia pop filter, untuk tapis bunyi. Ok, sekarang aku akan cuba untuk diam, untuk dia nak test pick up noise. Atasnya ada kipas. So sekarang aku akan cuba untuk bernafas dengan kuat.
So macam mana? So okay guys, kita pun sudah sampai ke penghujung video ni. So pada pendapat aku, memang aku rasa berbaloi lah untuk beli headset ni, sebab aku dapat dengan harga yang jauh lagi murah daripada harga dekat market standard. Harga standard mungkin kau akan jumpa mungkin 220 dan ke atas, tapi aku dapat beli ni dekat Lazada dengan harga jauh lagi murah daripada harga standard. Itu aku dapat beli itu RM170 tak termasuk shipping. Jangan risau, aku akan tinggalkan link headset ni dalam description supaya korang dapat yang murah sikit. Bagi aku okey lah, dengan dia punya features, dengan harga dia, price to performance dia mungkin okey. Untuk aku sebagai gamer yang biasa-biasa, bagi aku puas hati lah dengan bajet yang aku laburkan. So kalau korang suka dengan video ni, please consider to like, subscribe and share. See you in my future video. Bye bye.